Assalamualaikum, saya Wan Amir dan anda bersama saya dalam podcast Sembang Bekam. Pada episod kali ini, saya bawakan salah seorang tim RB bersama-sama dengan saya untuk kita ulas isu pada hari ini. So, bersama saya sekarang adalah Maria. Hai, Assalamualaikum. Saya kenalkan diri. Seperti yang Amir cakap tadi, nama saya Maria dari HQ Raja Bekam Kelang. Okey, terima kasih Maria kerana join saya pada podcast kali ini. Sama-sama. So, untuk starting, biasa saya akan tanya, sebelum Maria bekerja dekat sini, ada tahu tak berkenaan Bekam, dah pernah didedahkan ke tak dengan Bekam dan sebagainya lah? Okey, kalau ikutkan sebelum datang bekerja di Raja Bekam Kelang ni, sebenarnya saya zero knowledge lah. Saya tak tahu apa-apa mengenai Bekam. Memang betul-betul zero punya. Memang zero punya. Masa apply kerja tu pun macam Bekam pernah lah dengar, actually pernah dengar, tapi tak tahu gambaran yang sebenar ataupun jenis peralatan ke, tapi pernah tahu yang Bekam tu ada. Okey, untuk pengetahuan korang, Maria ni adalah salah seorang kita punya konsultan dekat sini, yang mana dia terlibat dengan kursus dan juga apa-apa saja yang diperlukan oleh peserta kita ataupun customer kita, Maria akan bagi konsultan kepada mereka lah. Dan kita ceritakan sedikit pengalaman Maria ataupun apa achievement Maria dalam Bekam sekarang lah. Okey, terima kasih. Okey. Alright, sebenarnya semasa saya datang ke sini, of course lah bidang yang saya explore sebelum ni tak berkaitan langsung dengan Bekam. Sehinggalah pada tahun 2019, saya masih ingat lagi, tak silap saya sebelum April, Chinese New Year kot tak silap saya. Saya apply kerja melalui Indeed lah. Saya dapat panggilan IV dan seterusnya mula kerja kat sini. Tapi apa yang menariknya kami, sebab semasa saya IV, sepatutnya jawatan saya terapis tau. Sepatutnya terapis, tapi sekarang sudah jadi yang konsultan dan juga handle bahagian kursus ya? Ya, betul. Okey, macam tadi saya tanya achievement Maria kan. So maksudnya selepas Maria bekerja kat sini, saya dapat tahu yang Maria sekarang dah further study lah, maksudnya sambung belajar dalam bahagian Bekam juga. Betul ke? Correct. Saya mula menyambung pelajaran apabila saya masuk training consultant ni memerlukan knowledge yang banyak ataupun ilmu yang cukup lah untuk kita bagi consultation kepada bakal peserta kita yang menyertai khusus di Akademi Raja Bekam Kelang. Okey. So maknanya saya boleh katakan yang Maria ni bukan kosong lah sekarang ni. Maksudnya ada isi lah kan? Adalah. Maksudnya kalau orang tanya, awak nak bagi konsultan macam ni, awak ada CJ ke? Awak ada ni ke kan? Maknanya kita bukan kata jemput orang yang kosong lah kan? Betul tak? Okey, sebab saya difahamkan Maria sudah ada SKM 3. Yes. Diploma sudah? DKM, Diploma Kemahiran Malaysia tahap 4 dalam bidang urutan terapi saraf dan terapeutik penjagaan. So maknanya topik kita hari ini memang saya rasa sesuai jugalah untuk saya bertanya kepada Maria. So geng, topik podcast kita pada hari ini adalah sihat dengan Bekam. Betul ke? Sebab setengah orang dia tak yakin tau. Dia tak yakin dengan berbekam ni dia boleh sihat. Jadi kita bawakan isu ni, kita bawakan tajuk ni, boleh sihat ke dengan berbekam? Lebih kurang macam tu lah. Alright. So kita akan ulas benda ni, tapi kita rehat sekejap. Boleh sihat ke dengan berbekam? So itu adalah topik kita pada hari ini. Jadi saya nak bertanya kepada Maria lah berkenaan kita punya topik tu. So apa pendapat Maria? Okey, pada pendapat saya sendirilah, Bekam ni dah mula mendapat tempat ya di hati kalangan rakyat Malaysia. Especially mereka yang menjaga kesihatan, yang ada masalah penyakit 3 serangkai. Dan kalau kita tengok juga buat masa sekarang ni lah yang kita tahu di mana hospital-hospital kerajaan, tak silap saya lebih dari 8 unit buah hospital telah mula menubuhkan
satu site unit perubatan komplementari. Oh, maknanya dekat hospital pun sekarang dia orang dah menitik beratkan rawatan komplementari, Miss. Ya, setahu saya lah makluman yang saya terima setakat inilah di mana badan-badan kerajaan ataupun hospital swasta ini sendiri menerapkan teknik seperti acupuncture, bekam dan lain-lain perubatan komplementari ke dalam sesi rawatan mereka. Okey, maknanya kalau kita tengok kat sini, benda ni dah bukan lagi orang kata underground apa semua, tak dah. Maknanya dekat pihak kementerian pun diorang dah mula untuk memperkenalkan bidang rawatan komplementari ni lah. Ya, betul. Jadi maksudnya kat situ kita boleh katakan lah, so berbekam ni maknanya ada khasiat dia jugalah, maknanya ada kebaikan dia lah kan. So hidup kita, orang kata dengan topik kita tadi, boleh sihat ke dengan berbekam ni, maknanya dah diperkuatkan lagi lah dengan adanya unit-unit dekat hospital tu lah. Ya, betul. Okey, saya bagi satu contoh paling mudah lah. Kenapa pihak KKM melantik JPK untuk melaksanakan sijil kemahiran Malaysia dalam NOS bekam angin? Walaupun kerajaan masih tidak mengiktiraf bekam basah ataupun kita panggil dengan bekam darah lah ya, bekam darah, tapi bahasa sopan dia bekam basah. Tetapi dalam rancangan sekarang ni di mana badan-badan yang berkaitan sedang menjalankan penyelidikan secara menyeluruh tentang bekam basah ataupun bekam darah ni. Okey. So macam tadi Maria ada sentuh pasal 3 serangkai. So maksudnya kat situ 3 serangkai ni, kalau saya salah betulkan saya, kencing manis, buah pinggang, jantung. Ke 3 serangkai ni kencing manis, darah tinggi dan berkaitan darah tinggi dengan jantung lah. So maksudnya 3 serangkai ni orang kata boleh bukan nak kata rawat 100% tak jugalah kan, tapi kita boleh gunakan kaedah bekam ni untuk kurangkan. Okey. Cumanya saya sukalah nak mengingatkan para perawat ataupun para pembekam di luar sana, tujuan berbekam sebenarnya adalah untuk mengurangkan ataupun meringankan gejala penyakit kronik. Kalau nak kata kesembuhan 100% tu, tak bolehlah kita mengharapkan pada rawatan bekam sahaja, kerana gaya pemakanan kita, cara kita setiap hari kita makan apa, cara kita exercise, dengan diserapkan dengan semua-semua tu, barulah boleh orang kata selari dan mampu menurunkan gejala risiko penyakit. Maknanya bekam ni salah satu cara saja untuk untuk mengekalkan hidup yang sihat ataupun mengurangkan komplikasi penyakit-penyakit yang besar lah bagi saya. Maksudnya penyakit-penyakit yang kronik lah, sebab setahu saya pun kalau mereka yang ada penyakit kronik pun lagi better berbekam kerap lah kan, betul tak? Ya, betul. Okey. Jadi kat situ kita bukan nak kata 100% berbekam ni boleh menyembuhkan, tapi kena selarikan juga dengan cara kehidupan kita seharian. Maksudnya dari segi pemakanan kita, dari segi kita bersenam apa semua. So cuma ditambah dengan berbekam ni untuk bagi lagi sihat lah orang kata, betul kan. Okey. So untuk soalan seterusnya kita akan kembali selepas ni. Okey, so saya nak tanya, siapa golongan yang sesuai untuk berbekam ni? Okey, golongan orang-orang yang sesuai untuk berbekam adalah di kalangan mereka yang mempunyai penyakit 3 serangkai. Of course lah, untuk mereka yang menjaga kesihatan, orang-orang sukan, yang bersukan lah, maksudnya orang-orang sport, orang yang bekerja berat dan mengalami sistem imun yang rendah. Okey, untuk soalan terakhir pada podcast kita hari ini, apa pesanan Maria kepada mereka yang kat luar sana yang nak jadikan bekam ni sebagai salah satu kerjaya diorang? Okey, pesanan ikhlas saya, kalau boleh sebelum menyertai ataupun menceburi bidang bekam ini, pastikan tuan-puan membuat sedikit research lah ataupun mencari tahu apa itu bekam dan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, jaga hygiene dan banyakkan study lah, baca buku-buku. Sebab sekarang ni kita tengok banyak dah buku-buku yang dikeluarkan untuk membantu para
pengamal dekat luar sana mendapatkan apa orang kata lebih ilmu. Okey, terima kasih. So untuk podcast pada hari ini saya boleh concludekan, rumuskan yang kita boleh sihat dengan berbekam tetapi jangan harapkan bekam semata-mata. Maknanya kita berbekam dan kita susuli juga dengan cara pemakanan kita, cara kehidupan seharian kita dari segi bersenam semua. Jadi jangan harapkan dengan berbekam satu kali kita terus sembuh ataupun kita terus jadi sihat. Tak. Itu bukan orang kata pandangan yang sepatutnya, bukan macam itulah. Jadi terima kasih Maria join saya pada hari ini, dan mungkin pada episod-episod akan datang saya akan cuba untuk jemput Maria lagi untuk sembang dengan kita dalam podcast Sembang Bekam bersama saya Wan Amir. Okay, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ni apa dah ayat aku?